Hello, Assalamualaikum. Nama aku Herwan. Terima kasih sebab subscribe aku punya channel. Apa aku nak cerita ni adalah pengalaman aku ketika pada tahun 2006 aku telah pergi ke Amerika, iaitu sebuah negeri bernama Virginia. Okey, dan Virginia tu ada satu daerah tempat yang agak dalam sikit. Tempat tu dinamakan sebagai Richmond. Okey, dia macam lebih dia macam dalam daerah dalam sebuah negeri dinamakan Virginia. Okey, macam mana aku boleh pergi sana? Kuncinya adalah aku bekerja di satu syarikat perkapalan atau shipping dalam perakaunan. Kita orang ada masalah dari segi macam kurang memahami sistem yang diorang gunakan tau. So sepatutnya pihak sana di Virginia tu akan hantar wakil datang ke Malaysia untuk train kita orang ni lah. So dipendekkan cerita, diorang mungkin menghadapi masalah banyak kerja dan adalah sikit mungkin faktor masa. So pihak sana telah decide aku dengan kawan aku dan pihak majikan aku yang lama tu pun buat keputusan untuk mengantar aku dan kawan aku ni pergi ke sana untuk membuat latihan dalam 2 minggu. Apa yang nak aku cerita ni adalah aku tak pernah pergi mana-mana. Paling jauh pun Singapura. Jadi bila kita nak pergi satu negara tu, aku baru tahu bahawa contoh kalau Malaysia ni nak pergi satu tempat ni, ada negara yang memerlukan visa, ada juga negara bila kita sampai kat negara tu baru kita apply visa. Tapi untuk Amerika, untuk warga Malaysia yang untuk pergi ke Amerika, kita perlu buat visa dulu di kedutaan kedutaan Amerika di Kuala Lumpur. So apa yang aku nak cerita dengan korang ni adalah trilogi macam mana kita nak ke Amerika. Kalau macam mungkin korang student ataupun mungkin korang ada pertukaran pelajar, cara dia mungkin lain. So kalau ataupun untuk melancong pun cara dia lain. Tapi aku nak cerita dengan korang ni pada tahun itu, pada tahun 2006 ni. Tapi tahun untuk 2021 ni dengan zaman COVID ataupun mungkin akan datang lepas COVID, aku tak tahu dia punya rule dia macam mana. Pada tahun 2006 tu, rule dia adalah pihak majikan ataupun bahagian admin company aku, Trip Business. So pihak majikan tu dia apply melalui online dia untuk di kedutaan Malaysia. So kalau tak silap aku tak ingat, kira-kira dalam $150. Waktu tu anggaran dalam 300 lebih atau 400 lebih ringgit lah proses untuk membuat visa. Membuat visa secara online. Memang secara online. Tapi bila kita buat secara online tu, tujuan dia adalah untuk booking. Selang beberapa hari, dalam 3 hari, pihak majikan lama aku hantar aku untuk pergi. Kita panggil walk-in ke directly to KL. So di situ aku kena pergi kedutaan lah, ikut nombor yang dah print yang pihak admin HR company aku tu siapkan. So aku kena pergi kedutaan mereka di Jalan Duta di Kuala Lumpur. So prosesnya setelah masuk apa semua kan, kita handphone kena letak luar, bawa pasport saja, wallet pun kalau setelah aku kena tinggalkan kat guard house di kedutaan Amerika tu. So bila masuk tu banyaklah ada macam kita kena duduk dalam tempat. Ni aku cerita pula bila dah berada di dalam kedutaan Amerika tau. So aku nampaklah diorang macam ada satu tingkap tu ada lubang sikit, diorang communicate dah, yang pihak orang dalam tu digunakan satu mikrofon. So dalam tu ada jugalah tapi aku perasan juga ada juga macam warga tempatan yang bekerja kat situ. Tapi majoriti warga mereka yang itulah. So dia soal lah macam-macam apa semua. Ada yang aku perhatikan ada warga macam warga Mas Cina, dia nak lawat anak dia. Ada juga yang nak ingin melancong. Ada juga yang nak bekerja. Ada juga yang dihantar untuk khusus macam kes kita orang ni trip untuk bisnes lah. Okay. So bila pergi tu dokumen yang diminta kalau macam melancong zaman tu, kalau tak silap aku, kita perlu ada simpanan dalam 10,000 untuk membuktikan kita berkemampuan untuk pergi ke sana melancong. Sebab diorang risau kalau kita pergi ke sana untuk
Yelah, melancong tapi duit tak ada. Tahu-tahu jadi pendatang haram di Amerika. So macam kisah aku, dia minta apa bank statement, dia minta apa syarikat, surat wakil daripada syarikat di Malaysia dan surat wakil syarikat di Amerika. Dan dia nak juga bukti-bukti yang macam kalau aku tinggal kat sana tu aku tinggal kat mana, hotel mana aku stay dan berapa lama aku stay. Lepas tu dia minta apa lagi ada dia tanya, dia test kita dalam bahasa Inggeris lah. Tapi pada aku tak susah pun pasal dia gunakan bahasa Inggeris mudah dan dia tanya pun untuk tujuan apa, untuk datang untuk apa pleasure ke apa ke kan. So aku cakap untuk business punya ni lah. Senang kata untuk training lah kat sana. So bila dah pergi sana tu apa dah selesai, kalau tak silap aku keputusan sama ada visa aku lulus atau tak, kalau tak silap aku esoknya kena ambil. So aku kena stay kat area situ dalam satu malam lah. Dalam satu malam. So esok dia aku pergi kedutaan. Oh lupa aku nak beritahu. Masa kita pergi kedutaan tu, kita tak boleh pakai biasa tau. Macam maksudnya pakai santai, pakai t-shirt. Pergi sana tu kalau boleh pakai macam baju ada baju collar, pakai baju macam kemeja yang kemas tau, yang kemas. Tapi keesokan harinya bila kita nak collect visa, dan tentu bila collect visa tu pasport dia orang simpan kan, so kita nak ambil pasport kita sekali. Kita boleh pakai santai lah pasal kita tak perlu masuk dalam tu, kita just pergi ke guard house, kita sebut nombor giliran kita dengan nama kita. So bukti yang pasport tu kita punya, dah itu je. Simple, sangat simple. So terus balik lah kan, balik Johor. So lepas kronologi aku pergi kedutaan, dia bukannya macam melancong terus pergi gitu je tau. Dia kena ada proses visa. Lepas tu aku gunakan Singapore Airline. Singapore Airline ni kalau tak silap aku kenapa tak lalu KL. Kalau tak silap aku lah daripada cerita bos aku, Singapore Airline ni adalah untuk kawasan Asia tau. Satu-satu kapal terbang pada waktu tu lah, pada 2006 tu, yang direct non-stop. Dia tak ada transit kat sana, tak ada transit kat sini, dia mesti tak banyak berhenti. Terus directly daripada Singapore direct to New York. So dari situ kalau tak silap aku tak ingatlah tarikh dia, tapi aku ingat hari. Okey. Hari aku fly adalah hari Jumaat waktu Malaysia. Dan tiba di New York adalah hari Jumaat waktu New York jam 6 petang. So jam 6 petang tu dia macam mana tahu? Kalau secara logik dia macam 12, 6 petang, lebih kurang macam 6 jam je kan flight. Sebenarnya tak. Sebenarnya waktu Malaysia yang aku cakap tadi jam 6, 12 tengah hari kan waktu Malaysia. So tiba kat US New York tu jam 6 petang. Actually waktu Malaysia time tu dah hari Sabtu 6 pagi. So anggaran berapa jam 18 jam kot. 18 jam aku rasa lah. So kat New York. So kena tunggu kejap. Waktu US tu pukul 6 petang. So dalam pukul 8 atau 9 ada flight lagi untuk direct daripada New York ke Virginia. So anggaran dalam 1 jam lebih lah. So 2 kali naik flight lah daripada Singapore direct to New York dan New York ke Virginia. So bila tiba Virginia, kalau saya aku kat airport ke area Richmond lah. So bila tiba situ adalah klik daripada wakil daripada US jemput kita orang. Tu dah malam lah. So sebenarnya waktu tu aku tak pernah pergi jauh tu. So banyaklah pengalaman-pengalaman macam masalah masa nak buat permit, nak buat dengan perjalanan yang sangat lama. Tengok lama macam tu kat Singapore Airlines tu, tengok movie, makan, minum, lepas tu celek mata lagi, lepas tu gelap,
terang balik, ya tengok tingkap kan. So tu dengan tempoh yang sangat lama dekat 16 jam, 18 jam, yang aku baru dengar baru ni yang diorang macam transit lagi lama, ada sampai 48 jam. Oh, itu lagi dahsyat tu diorang punya ketahanan tu. Jadi tiba sana tu aku baru faham tau, maksud biasa orang sebut jet lag tau. So aku baru faham maksud dia mindset kita ni, minda kita ni, katakanlah tiba sana aku dalam pukul 12 waktu Amerika, 12 tengah malam tau. Tapi sebenarnya dalam mindset kita ni adalah 12 tengah hari tau. Tu yang aku rasa macam, oh ini jet lag ni. So kesan jet lag ni, kita macam bila malam tu kita tak boleh tidur. Tapi bila siang ya, lepas subuh tu kita macam sangat ngantuk. Sebab mindset kita waktu subuh tu kita mesti berfikiran, mindset kita mesti kat Malaysia tau. Anggaran macam mungkin dah petang. Jadi dari situ aku faham lah, oh macam ni rupanya jet lag. Tapi alhamdulillah tak lama lah, dalam 3 jam macam tu. Bukan, masa aku jet lag apa yang aku alami lebih kurang 3 hari. Macam kawan aku dalam 1 hari. Macam bos aku pergi 3 orang. So macam bos aku dia dalam 1 hari lah, pasal dia kerap juga pergi Amerika pasal melawat kakak dia kat New York. So bila kat situ aku rasa banyaklah benda baru aku belajar. Macam bila aku jalan dengan member aku, dia perempuan, dia pakai tudung. So bila pergi sana tu, komuniti Islam tu nampak kita, dia macam welcome tau. Satu lagi, dia orang ni macam mana cakap ni pada pendapat aku lah, kalau pengalaman orang lain tu mungkin lain lah. Dia macam sangat polite lah, macam pada aku sopan tau. Macam contoh bila kita drive, lepas tu kita pergi ambil tol, dia tanya macam dia tanya khabar yang baik, apa khabar, buat apa, tak macam, yelah tak macam kita kan, kita jumpa apa, ambil tol belah gitu je kan. Lagi-lagi sekarang ni dengan guna touch and go, just touch and go je lah. Berbanding sana dia macam dunia ni lain lah, sopan lah. Macam mindset aku, tak sangka lah dia orang ni sangat sopan apa semua. Tapi tak pastilah kalau dia orang minum ke apa, memang ke laut dah kan. So macam warga kulit hitam pula, bila berbual dengan kita orang, nampaklah bermata, oh patutlah ni pada pendapat aku lah. Kalau orang lain mungkin lain lah. Kalau rappers cakap rappers lah, macam rappers lah, dia rap lah. Memang that's why warga kulit hitam bila rap memang power kan. Pasal cakap dia orang macam rap. aku tak pandai lah nak ikut accent dia lah kan. So satu lagi, dia orang sangat friendly lah apa semua. So pengalaman aku kat situ macam dalam masa 2 minggu tu banyak lah. Aku berkenalan juga dengan warga Bangladesh yang bekerja di syarikat tu, nama dia Nasir. So ada jugalah dia ajak macam pergi sembahyang Jumaat. So tapi yelah, negara dia besar tau. So bila tanya macam, masjid dekat dia, ni aku cakap bahasa Melayu lah, dia cakap bahasa Inggeris sebenarnya. So dia cakap dekat je, tak jauh. Dalam cara dia sebut tu macam hanya 10 mile, 20 mile. Kalau kedai makan mana, tak jauh, not very far, only 5 mile from here. Dalam hati aku, kau cakap ni macam aku ni ada kereta kat sini. Yelah, sana bandar Richmond tu, dia nak cari taksi tu lambat tau. Tapi tak tahulah sekarang kan, dengan teknologi sekarang, Grab apa tu. Ni aku cerita pada tahun 2006 tau. So dia macam zaman tu kalau pakai taksi 2 jam tau. Ni aku cerita Richmond. Dia different kalau korang mungkin orang turun ke New York, bandar-bandar yang besar. Itu lain lah, itu memang bandar 24 jam hidup. Tapi ini bandar yang memang pukul 7, pukul 8 tu diorang dah balik, dah senyap. So dari situ apa yang aku faham lah kan. Yelah, bila korang ni pada pendapat aku lah kan, kadang-kadang kita tak boleh stop berimpian tau. Jujur lah, aku sekolah pun tak pandai sangat. So bahasa Inggeris pun
tak pandailah sangat. So aku pandai basikal pun disebabkan environment tempat kerja aku memang majority bos-bos semua orang Singapore. So everyday aku dengar dia orang cakap, so automatic kita absorb tau bahasa-bahasa dia orang. So aku rasa korang jangan malu lah untuk berimpian. Macam aku memang berimpian, memang teringin nak pergi US tu. Memang teringin nak fly ke apa kan. Jadi InsyaAllah bila kita berimpian, kita istiqamah something macam kerja betul-betul. Sebenarnya bukan kerja saja, kalau korang bisnes pun, kalau korang berimpian, InsyaAllah impian tu akan tercapai. Dan aku pernah tulis impian aku. Aku rasa benda ni macam tak tak logik tau. Macam tak logik tau. Tapi bila fikir balik, aku rasa macam wow, amazing lah. Sebab bila aku tulis tu satu persatu, aku punya impian tu dapat tau. So itu ya apa yang aku nak cerita pengalaman kat sana. InsyaAllah aku ada cerita lagi satu juga pada 2017. 2017 tu pengalaman aku pergi Hyderabad di India. Itu memang wow, amazing juga. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.